Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Berdasarkan tajuk yang kita bincangkan hari ini, pastinya kita nak tahu ya Cikgu Zaki, apa pentingnya kita memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jom kita teruskan. Silakan Cikgu Zaki. Okey, Nisa dan murid-murid di rumah. Nanti ada orang cakap kata saya tak menyokong kegiatan ekonomi, tak menyokong untuk menjana pendapatan negara. Jadi saya tak menentang. Tapi saya nak ingatkan murid-murid ni, kita pastikan bahawa sumber alam kita terjaga melalui pembangunan yang lestari. Okey, bagaimana pembangunan lestari ini? Kita perlu mengambil kira segala aspek yang kita nak buat, kegiatan ekonomi yang kita nak buat. Jadi perlu kita titik beratkan kehendak alam sekitar, iaitu kehendak hutan kita, kehendak sumber semula jadi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, baik. Kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan. Baik. Okey. Di sini ada 10 saya berikan kepada murid-murid di rumah. Okey. Jadi Nisa bersedia Saya bersedia. Saya akan terangkan berkaitan kepentingan. Baik. Okay? Kenapa perlunya kita buat usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, yang pertama sekali adalah itu kita nak mengelakkan kepupusan. Seperti saya bagi tahu tadi, kita nak pastikan bahawa kita dapat tengok lagi harimau. Ya, kita dapat tengok lagi beruang matahari yang ada dalam hutan kita. Kemudian kita nak tengok ada lagi tak bunga rafflesia. Susah nak dapat sebenarnya, Nisa. Pernah cari? Pernah masuk hutan? Rasa kalau saya cari tak dapat, Cikgu. Sukar untuk mendapatkannya. Saya tengok yang ini je lah, Cikgu, ya. Okey, Nisa kena masuk iaitu hutan Royal Bloom. Ya. Okey, nanti Nisa akan jumpa kalau bernasib baik. InsyaAllah. Okey. Baik, seterusnya adalah kita nak mengekalkan, nombor 2, iaitu kita nak mengekalkan keseimbangan ekosistem, iaitu kita nak mengekalkan komponen biotik dengan abiotik. Biotik adalah melibatkan tumbuh-tumbuhan ataupun hidupan yang hidup. Kalau abiotik itu bermaksud bukan hidup. Bermaksud tumbuh tanah-tanah kita, sumber air kita nak pastikan terus terjaga dan terpelihara lah. Apabila tumbuh-tumbuhan yang musnah, kesannya apa yang berlaku adalah berlakunya impak yang sangat besar, itu berkaitan dengan hakisan tanah, runtuhan tanah, menjejaskan kualiti air, air simpanan air kita, simpanan kawasan tadahan air hujan kita juga akan makin berkurangan. Ini adalah aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah kita nak menjamin sumber bekalan berterusan, sumber kayu-kayan kita, sumber pelbagai jenis herba-herba kita, kacip Fatimah, tongkat Ali, ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting yang berada yang ada dalam khazanah hutan negara kita. Dan yang keempat adalah kelangsungan sumber air bersih. Dah minum, Nisa? Itulah, saya nak minum kejap lagi, Cikgu, selepas ini. Okey, haus pula saya rasa. Terfikir dah Nisa dan murid-murid di rumah, air itu datangnya daripada mana? Kalau tanya saya, air yang di rumah tu daripada paip air, kita masak, kita minum. Okey. Biasa macam itulah. Atau Nisa ambil daripada air hujan, tadah dengan cawan. Kotorlah, Cikgu, air hujan. Sebenarnya jangan risau, Nisa. Hutan dah tapis untuk kita sebenarnya. Ini sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara hutan-hutan kita ni, sebabnya hutan-hutan kita ni merupakan kawasan tadahan air hujan. Dia akan simpan kawasan simpanan air kita, ibarat macam sponge. Okey, sponge bila kita basuh pinggan, kita tekankan dia serap air. Macam itulah sifat hutan kita ataupun rumah bagi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan yang ketujuh adalah kita nak kawal keseimbangan suhu bumi. Dan yang ke-8 adalah kita nak mencegah daripada berlakunya hakisan. Dan yang ke-9 adalah kita nak mengurangkan pencemaran udara. Okey, sebenarnya hutan kita ni dia berperanan. Dia menjalankan proses fotosintesis. Okey, fotosintesis ni penting untuk kita serap karbon dioksida yang banyak yang kita hasilkan melalui industri, melalui kenderaan, melalui kita sendiri manusia ataupun haiwan-haiwan sendiri. Jadi tumbuh-tumbuhan semula jadi inilah yang menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Bila oksigen banyak, kawasan tersebut akan menyebabkan suhu makin berkurangan, kemudian boleh kawal pencemaran udara dan juga pencemaran air. Okey, seterusnya adalah kita nak menggalakkan satu lagi adalah ekopelancongan. Suka masuk hutan? Saya suka jungle trekking, Cikgu. Okey, bagus. Dah jumpa pak belang? Dekat zoo.
Okey. Kalau jumpa depan-depan saya lari dulu. Okey, betul. Pak Belang sebenarnya harimau ni dia tak suka hidup beramai-ramai, dia suka hidup individu. Okey, berseorangan. Kemudian dia suka hidup secara berwilayah. Okey, besar. So dia akan bergerak merata-rata. Okey, itu adalah raja rimba kita. Baik. Okey, baik. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita nak mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, sebab satu lagi aspek lah, dalam hutan ni berlakunya interaksi antara komponen hutan, iaitu haiwan, humus, ada benda air, kemudian udara, tanah dan juga tenaga. Kerana satu ekosistem ni dia ada sebuah rantaian makanan yang sangat lengkap. Jadi salah satunya hilang, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Okey, seterusnya adalah kita nak menjamin bekalan sumber kayu-kayan kita ataupun sumber-sumber herba-herba kita yang sangat bermutu tinggi ya. Okey, seterusnya adalah kita nak pastikan kelangsungan sumber air bersih. Ini sangat penting ya. Seperti yang saya terangkan tadi, iaitu hutan ni menjadi satu kawasan tadahan air hujan ataupun dia menyimpan air bawah tanah. Okey, so sekiranya hutan kita dah teroka. Jadi mana kita nak simpan air kita? Tak ada, cikgu. Tak ada. Kawasan dah habis dah. Betul. Jadi itulah pentingnya kita buat usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita nak pastikan kita dapat air bersih dan kita dapat memastikan bahawa generasi akan datang dapat minum air yang bersih. Sebab sekarang ni akan berlaku krisis makanan yang kita dan dunia bincangkan, krisis makanan. Sebab akan berlaku apa? Krisis air, pencemaran air. Itu yang berlaku. Baik. So negara kita ni kaya dengan sungai, kaya dengan air sebenarnya. Kita sampai hari ini kita tak guna pun air bawah tanah. Kita masih guna air daripada sungai untuk pelbagai jenis kegunaan. Okey, seterusnya adalah kita nak kawal keseimbangan suhu bumi. Okey. So dalam bagaimana kita nak kawal ni? Okey, tumbuh-tumbuhan ni dia berlakunya proses transpirasi ataupun berpeluh lah, kita bahasa yang lebih mudah dia berpeluh. Jadi dia akan berpeluh, akan membebaskan dalam bentuk air dan bentuk wap air. So wap air itu akan terbebas ke udara. Okey, bila wap air banyak dalam udara kita, dia akan menyederhanakan suhu, menurunkan suhu. Okey, begitu juga dengan proses fotosintesis. Apa yang berlaku, dia akan lebih banyak oksigen lebih dia akan dibebaskan. Macam Nisa kalau kita duduk bawah pokok, teduh, seronok kan, sejuk. Rasa segar, cikgu. Betul. Jadi kita kalau nak beriadah, kita pergi hutan atau pergi ke bandar? Saya pergi ke hutan, taman-taman yang ada banyak pokok, cikgu. Ya, betul. Kita kembali kepada alam. Alam, betul. Okey, seterusnya adalah kita nak mencegah hakisan. Okey, litupan tumbuh-tumbuhan itu sendiri dia akan memperlahankan titisan-titisan air hujan bila terkena kepada pokok ataupun lapisan kanopi hutan. Okey, dia akan memperlahankan sebenarnya air hujan tu besar, dia besar-besar, bila dia turun akan terkena pada permukaan tanah, dia akan lebih cepat berlakunya hakisan. Kemudian akar-akar pokok juga dia akan mengawal air larian permukaan. Dia perlahan-lahan, kemudian perlahan-lahan dia tak pergi ke sungai, tapi perlahan-lahan akan masuk ke dalam tanah. Jadi dia akan jadi air simpanan bawah tanah lah. Okey. Bersedia Nisa? Saya dah bersedia. Murid-murid di rumah nampaknya semuanya dari tadi memberi perhatian, cikgu. Ya. Boleh jawab bersama-sama. Baik. Okey, kali ni tak ada rahsia, dah keluarkan dah? Ya. Okey. Jelaskan satu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan. Satu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan adalah untuk memastikan kita ada kelangsungan bekalan air bersih. Kerana negara kita ni sebenarnya kaya dengan kawasan tadahan air dan sumber air bersih, dan hutan juga berfungsi untuk menyimpan air bawah tanah. Betul, Nisa. Betul. Nasib baik. Okey. Nisa, boleh dapatkan satu lagi hadiah. Satu lagi ganjaran untuk saya. Siap ya. Dalam bunga reflesia ni ganjaran saya. Kita lihat. Okey. Satu lagi hadiah. Tadi Nisa terangkan tentang air bawah tanah. Baik. Kenapa Nisa risau ke? Risau dengan air, tak ada air nak minum. Itulah, kalau adanya berlaku krisis ketiadaan bekalan air, banyak urusan sehari-hari kita terganggu, cikgu. Contoh macam betul. kita nak bersihkan diri, nak makan dan minum, yang mana sangat penting untuk kelangsungan hidup. Itu apa yang saya fikirkan. Okey, Nisa, kita pergi seterusnya. Ada lagi soalan? Ada Baik. lagi.
Iaitu kuis yang ketiga. Okey, apakah pendapat anda tentang gambar kegiatan ekonomi di sebelah dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan? Baik. Okay, murid-murid di rumah, perhatikan gambar yang ada. Kita jawab bersama-sama dengan harapan jawapan kita betul dan dapat ganjaran lagi. Baik. Saya dapat lihat ada 2 buah lori yang mengangkut kayu-kayu balak, cikgu. Banyak kayu-kayu balak, di mana ini adalah kegiatan ekonomi pembalakan. Pembalakan bagi... Ada saiz besar, saiz kecil. Tapi tadi cikgu kata diameter mesti 45 cm lebih. Ini bermakna ini adalah kegiatan yang tidak dikawal dengan baik kerana terdapatnya saiz kayu yang kecil yang tidak sepatutnya ditebang lagi. Betul tak cikgu? Pada pendapat saya penting untuk kita pelihara dan pulihara agar kita tidak merosakkan kawasan hutan, kita tidak menebang pokok-pokok yang masih belum matang. Maksudnya ataupun tak menjejaskan lah. Tak menjejaskan. Menjejaskan siapa tu? Kawasan-kawasan hutan dan juga ekosistem, cikgu. Kalau kita tebang je semua nanti, banyak perkara akan terjejas. Contoh cikgu, contoh saya beri. Kalaulah di kawasan kaki gunung, dekat kawasan hutan tu ada sebuah kampung. Pembalakan berlaku tak terkawal. Mungkin ketika hujan lebat berlaku, air boleh membawa banjir lumpur. Lumpur ke kawasan kampung tersebut. Okey, ada lagi nak terang ke? Dah memang muktamad tak nak jawab dah? Kalau kita melakukan pembalakan secara tak terkawal, cikgu, saya fikir satu hari nanti kita akan kepupusan sumber-sumber kayu-kayan yang baik di Malaysia. Saya kunci jawapan saya. Bagaimana, cikgu? Boleh diterima. Baik. Okey, tak apa. Ambil hadiah dulu. Ambil hadiah dulu. Okey. Tanya nak hadiah saja. Saya cuma nak tambah lagi sikit murid-murid di rumah. Tadi Nisa fikirkan aspek manusia. Saya ni lebih bertimbang rasa. Fikirkan nasib hidupan liar. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Itu saya lebih risau. Kita punya raja rimba kita, kemudian kita punya seladang, kita punya rusa kita, kita punya beruang matahari. Itu saya risau. Okey, sebab kemudian spesies-spesies, pelbagai jenis spesies burung. Okey, juga perlu kita ambil kira. Betul. Pelbagai jenis spesies tumbuh-tumbuhan juga perlu kita ambil kira. Memandangkan, cikgu dah sebut mengenai haiwan-haiwan liar, saya terfikir haiwan-haiwan kecil-kecil yang duduk di atas pokok akan kehilangan habitat juga. Baiklah, kita hentikan dahulu perbincangan kita. Kita sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.